Baik, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kemelut politik Selangor, keputusan semalam seolah-olah telah memberi satu sisi penamat bagi konflik jawatan menteri besarnya apabila Pakatan Sebelah Suara telah memilih calon tunggal Datuk Seri Wan Azizah sebagai pengganti. Manakala di sisi lain, keputusan PAS itu juga membawa implikasi lain terhadap hubungan bersama sekutu-sekutunya. Jelas PAS telah disaran agar mementingkan kesatuan parti mendahului pendirian peribadinya. Menamakan satu calon lain iaitu Muhammad Azmin Ali bersama-sama Datuk Seri Wan Azizah, adakah bermakna PAS mahu menyampaikan mesej bahawa mereka tetap dengan pendirian tidak mahukan calon yang dipilih sekutunya? Jelas PAS dalam dilema membuat keputusan berkenaan demi menjaga hubungan dengan PKR serta pakatan yang dibina. Apapun saudara, kita kupas kemelut politik Selangor dengan perkembangan terbaru ini bersama dua tetamu platform sebentar lagi. Apapun bertemu selepas ini. Saudara, pucuk pimpinan Pakatan Pembangkang Sebelah Suara bersetuju untuk mencalonkan hanya Presiden PKR Datuk Seri Wan Azizah sebagai Menteri Besar Selangor yang baru. Keputusan mesyuarat yang berlangsung hampir sejam itu diumumkan oleh Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang Muhammad Azmin Ali menegaskan bahawa beliau kekal menyokong keputusan Parti Keadilan untuk menamakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail sebagai calon Yang Berhormat Menteri Besar baru Selangor. Pakatan Pembangkang juga akan membuat permohonan semula untuk menghadap Sultan Selangor bagi tujuan berkenaan. Sementara itu, Timbalan Presiden PAS Muhammad Sabu berkata, parti itu akur dengan keputusan Timbalan Presiden PKR Azmin Ali yang turut disenaraikan PAS untuk memberi laluan kepada Datuk Seri Wan Azizah. Dan sebelum itu, PAS membuat pendirian berbeza tidak seperti yang diumumkan pada awal kemelut Menteri Besar Selangor ini bermula dan apabila mengumumkan tidak lagi menyokong kepimpinan Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim. Sebaliknya mencalonkan Presiden PKR Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan timbalannya Azmin Ali sebagai calon Menteri Besar yang baru. Dan perkara itu diumumkan Timbalan Presiden PAS Muhammad Sabu selepas daripada mesyuarat khas jawatan kuasa kerja PAS Pusat di pejabat parti itu di Ibu Negara. 4 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri iaitu Exco Selangor dari PAS akan terus berada dalam Kerajaan Negeri Selangor untuk memastikan khidmat kepada rakyat tidak terjejas. Alasan PAS tidak lagi menyokong Tan Sri Khalid walaupun telah mendapat berkenan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah sebagai Menteri Besar adalah kerana Tan Sri Khalid bukan lagi ahli PKR. Sementara itu, Tan Sri Khalid menerusi satu kenyataan yang menerima keputusan terbaru PAS berhubung status jawatan Menteri Besar dan barisan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor. Bagaimanapun, beliau memutuskan untuk menghadap Sultan Selangor bagi mendapatkan nasihat baginda tentang kedudukannya sebagai Menteri Besar. Keputusan kepimpinan tertinggi PAS nyata membelakangi keputusan Majlis Syura yang diketuai Mursyidul Ampas Datuk Ni Aziz Nikmat yang memberi sokongan penuh kepada Tan Sri Khalid kekal sebagai Menteri Besar Selangor. Mengulas mengenainya, Datuk Ni Aziz akan mendapatkan penjelasan daripada Presiden PAS. Saya tak nak ajar orang penyokong PAS banyak mulut, panjang lidah. Tak ada pasal-pasal. Begitu, begini. Akhir sekali masalah semakin rumit. Exco PAS sedia ada dalam pentadbiran Tan Sri Khalid dalam reaksi mengenai keputusan pimpinan PAS Pusat semalam hanya bersetuju dengan apa yang telah diputuskan walaupun bersetuju dengan hakikat bahawa Menteri Besar Selangor itu telah menjalankan tugas dengan cemerlang. Keputusan parti untuk tidak lagi menyokong pentadbiran Menteri Besar Selangor itu terpaksa diterima dan dianggap sebagai relevan bagi memastikan Pakatan Pembangkang terus memerintah negeri maju itu.
Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Belia dan Sukan Infrastruktur dan Kemudahan Awam Negeri, Dr. Ahmad Yunus Hairi berkata pendirian terbaru itu dibuat demi memastikan hubungan PAS dengan Pakatan Pembangkang terus kukuh seperti mana yang diperjuang sebelum ini. Menyifatkan pentadbiran Tan Sri Abdul Khalid di Selangor adalah baik, bagaimanapun mandat yang diberikan rakyat kepada kepimpinan negeri adalah di bawah pakatan dan bukan calon bebas. Sementara itu, Pengerusi Hal Ehwal Islam, Permodenan Pertanian dan Pembangunan Desa, Salihan Muhyi pula berkata, walaupun PAS mengubah pendirian daripada menyokong kepada tidak menyokong pentadbiran Abdul Khalid, namun ia dilakukan atas prinsip parti yang diperjuang sebelum ini. Baik, saudara, bagi membincangkan berkenaan dengan isu kemelut politik di Selangor ini, turut bersama dengan kami di studio pada hari ini, di mana iaitu Profesor Madya Dr. Ismail Sulaiman, itu penganalisis politik, dan juga pensyarah Universiti Teknologi Mara Shah Alam, itu Dr. Mazlan Ali, selaku penganalisis politik yang juga pensyarah kanan di Sekolah Perdana UTM. Baik, selamat datang ke studio kami, Dr. Mazlan dan juga Dr. Ismail. Ya, baik, menyentuh berkenaan dengan politik di Selangor kita ini, kita mulakan dengan Dr. Mazlan dulu, ya? Boleh? Ya. Baik, kita menyentuh berkenaan dengan kredibiliti PAS ketika ini dilihat sedikit tercalar setelah membuat pusingan U terhadap keputusan yang telah pun dilakukan ketika ini dan dilihat bertentangan juga dengan Majlis Syura PAS itu sendiri. Bagaimana komen doktor ketika ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam beberapa dekad yang lalu, kita tidak pernah menyaksikan bahawa mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja Pusat PAS yang dijalankan semalam itu menjadi begitu penting sekali dan menjadi tumpuan seluruh negara. Ini kerana daripada kemeluk politik di Selangor berpunca daripada usaha PKR untuk menyingkirkan Tan Sri Khalid daripada Menteri Besar. Majlis Syura PAS telah mendahului seolah-olah mendahului Jawatan Kuasa Kerja Pusat PAS. Dan ini seolah-olah memberi gambaran kepada umum bahawa PAS sebenarnya menyokong Tan Sri Khalid. Dan pada masa yang sama juga bermaksud bahawa PAS mengenepikan semangat di dalam Pakatan Rakyat, khususnya DAP dan juga PKR. Dan ini telah menyebabkan penyokong-penyokong dan juga rakyat Malaysia umumnya kebingungan. Adakah tindakan PAS menyokong Tan Sri Khalid ini bermaksud bahawa PAS sebenarnya ingin bersama-sama dengan Tan Sri Khalid dan juga lawan kepada Pakatan Rakyat? Itu adalah persepsi yang wujud. Bagaimanapun keputusan mesyuarat semalam menunjukkan sebaliknya. PAS seolah-olah dilihat seperti membuat U-turn daripada keputusan sebelumnya yang menyaksikan akhirnya PAS menyokong menggantikan Tan Sri Khalid dengan Datin Sri Wak Azizah dan juga Azmin. Ini menimbulkan satu persepsi kepada khususnya kepada penyokong-penyokong PAS itu sendiri bahawa adakah keputusan PAS yang akhirnya menyokong penukaran Menteri Besar ini disebabkan oleh tekanan yang wujud di dalam parti PAS itu sendiri. Kerana umum, isu Menteri Besar ini sebenarnya menunjukkan, walaupun kepimpinan PAS menafikan sebelumnya bahawa wujudnya jurang yang meluas di antara pendukung-pendukung PAS itu sendiri. Itulah kumpulan yang disebut sebagai kumpulan ulama dan juga kumpulan ulama progresif ataupun kumpulan profesional. Jadi seolah-olah keputusan semalam itu seperti mencalarkan dan ada sesetengah penganalisis menyatakan bahawa keputusan PAS ini terlalu lambat dan keputusan PAS itu sebenarnya tidak mengubah situasi yang berlaku pada masa sekarang. Baik, itu berkenaan dengan pandangan daripada Dr. Mazlan itu sendiri. Bagi pandangan Dr. Ismail sendiri, memperlihatkan apa yang dilakukan oleh PAS ketika ini munculnya persoalan, adakah disebabkan oleh tekanan pihak-pihak tertentu? Adakah mungkin benar kesepakatan dalam pakatan itu yang mendorong kepada keputusan berkenaan sendiri? Bagi pandangan Dr. sendiri bagaimana? Okey, terima kasih. Saya rasa drama minggu ini sinetron yang cukup menarik untuk ditonton. Kerana saya dah mengatakan bahawa di meja ini juga pada 2-3 lepas bahawa India merupakan satu agenda setting, satu penentuan agenda yang telah pun dibuat oleh pakatan tersebut. Walaupun dah
dilihat seolah macam PAS terpaksa melambatkan atau delay dia punya pengusian dan sebagainya, tetapi akhirnya jawapan dia tetap sama. Jadi di sini menunjukkan bahawa kesepakatan dalam pakatan tu menepikan persoalan parti sendiri. Bagaimanapun, satu yang kita nak beritahu kepada mereka, apa keputusan yang dibuat, sama ada dalam pakatan ke Wak Imar dalam PAS pun, yang paling penting ialah mendapat restu perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Itu yang paling penting. Saya nampak pergolakan ini seolah macam menepikan persoalan kewujudan kuasa sultan itu. Seolah macam dia akan tentukan apa saja, sedangkan keputusan itu ditentukan oleh Sultan Selangor untuk menentukan siapa yang akan menjadi Menteri Besar. Dan seperti mana biasanya dilakukan, pengalaman saya pernah lihat di itu ialah sekurang-kurangnya mencalonkan 3 nama. Kan? Sekarang dia mengatakan satu calon tunggal. Kalau seandainya Sultan tak berkenan dengan Datin Seri Dr. Azizah Ismail, so siapa nama yang akan ada? So jadi perkara-perkara ini patutnya dia kena lihat. Dia seolah-olah nak memaksa kepada Tuan Kesultan untuk mengakur kepada keputusan ini. Ini yang saya rasa satu yang menepikan persoalan kuasa tu. Jadi jika kuasa ini ada pada Sultan, sebab banyak sejarah menunjukkan banyak juga pelantikan menteri-menteri besar, dia calon nama tapi dia tak setuju, akhirnya orang yang tak berkenan yang akan dapat. Di Selangor banyak berlaku kes. Sebelum ini pun Datuk Seri Hartoyo, dia tidak disebut nama, tiba-tiba jadi menteri besar sebab tak diperkenankan oleh pihak-pihak tertentu termasuk istana. Baik, bagi pandangan doktor sendiri, apa yang dilakukan oleh pihak pakatan ketika ini adalah seolah-olah tidak menghormati keputusan yang telah dilakukan. Memang saya nampak begitulah. Dia tidak menghormati. Di peringkat awal lagi dah nampak macam seolah-olah macam mereka yang akan menentukan segala-galanya. Sedangkan dalam entiti Dewan Undangan Negeri itu, selain daripada barisan menteri besar Esko dan juga ahli mesyuarat kerajaan negeri, tetapi dia perlu ingat tentang entiti negeri iaitu Sultan yang akan ada kata putus di situ. Perkenan Sultan itu penting. Baik, satu lagi doktor, memperlihatkan Tan Sri Khalid ketika ini jelas berseorangan, di mana cakap-cakap orang politik sebelumnya ada menyatakan bahawa beliau sudah mengetahui bahawa pakatan telah bermula daripada awal, telah mengatur strategi, menetapkan bahawa selepas setahun tempoh penggal kedua, Tan Sri Khalid kedudukannya akan dikaji, dan itulah apa yang berlaku ketika ini. Benar atau tidak? Yalah. Dalam politik, sebelum ini pun Khalid diagung, sanjung bukan main lagi. Setelah dia memerintah 2008 hingga 2013, and then next term dia bermula pula dengan menteri besar yang baru, dan ketika itu semua suaranya cukup manis, tidak ada sumbang sana sini untuk bercakap tentang Khalid itu. Tetapi apabila langkah kajang bermula, apabila ada usul-usul untuk meletakkan Datuk Seri Anwar sebenarnya untuk menjadi menteri besar, tetapi malangnya tidak dapat tempat kerana beberapa kes mahkamah dan sebagainya, maka diletaknya isinya Datin Seri Dr. Azizah. Maka langkah kajang itu adalah agenda yang awal yang memang dah nampak nak jatuhkan Tan Sri Khalid Ibrahim untuk menjadi orang biasa begitu. Tetapi itulah dalam politik, ini hari you cakap dia bagus, besok dia tendang begitu saja. Dia boleh keluarkan Tan Sri Khalid dengan tanpa apa-apa alasan yang kukuh, tetapi oleh kerana Sultan masih lagi merasakan keperluan untuk dia memerintah, apatah lagi bila tu anak jati negeri Selangor. Itu kena penting tu. Sebab saya nak cakap begini, nama-nama yang dicalonkan, Wak Imar siapa pun, setakat ini saya perhatikan dia bukan anak negeri Selangor. Mungkin itu salah satu kriteria-kriteria tertentu yang perlu dilihat oleh pihak pakatan untuk mengatakan bahawa ini negeri Selangor mestilah diperintah oleh anak negeri Selangor. Ya, betul. Jadi kalau itu berlaku, saya nampak bahawa walaupun mungkin pakatan dah begitu bersetuju, dah begitu taksub mengatakan bahawa Datin Seri Azizah untuk menjadi menteri besar, tetapi kalau tidak mendapat perkenan Sultan, mungkin itu tidak boleh berlaku. Baik, itu pandangan Dr. Ismail mengenai perkara ini. Bagi pandangan Dr. Mazlan sendiri, apa yang dilakukan oleh pihak pakatan ketika ini kepada Tan Sri Khalid ialah seolah-olah seperti jalan mati bagi Tan Sri Khalid Ibrahim sendiri. Jika dia masuk parti mana sekalipun, keputusan tetap tidak akan berubah. Jadi bagaimana pandangan doktor sendiri? Ya, cuma sebelum tu saya ingin sambung sedikit tadi. Mengapakah keputusan mesyuarat PAS semalam menyokong penukaran? Saya melihat PAS adalah parti, oleh kerana PAS ini ada sebuah parti yang begitu lama di dalam arus politik, dan PAS melihat survivor PAS terutamanya di negeri-negeri sebelah pantai barat ini, di mana majoriti daripada pengundi-pengundi di Lembah Kelang ini adalah mereka yang terdiri daripada dalam istilah sains politik kita sebut sebagai pengundi partisipan. Pengundi partisipan ini adalah pengundi-pengundi
yang menyokong sesuatu parti politik itu berasaskan kepada isu, bukan kerana taat setia kepada parti. Jadi, saya melihat kekuatan PAS di Lembah Kelang ini sebenarnya digembeling bersama-sama dengan DAP dan PKR. Sekiranya PAS tidak lagi bersama dengan Pakatan Rakyat, saya menjangkakan PAS kemungkinan akan mengalami kekalahan yang besar di dalam pilihan raya akan datang. Dan dalam isu Tan Sri Khalid ini, itulah yang saya sebut pada awal tadi, bahawa keputusan mesyuarat itu seolah-olah menimbulkan 1000 persoalan. Dan keputusan PAS melambatkan mesyuarat itu menyebabkan timbulnya kekeliruan. Sebagai contoh, 2 adung PAS sendiri, iaitu Adung Hulu Kelang dan juga Morik. Pemimpin PAS yang berjawatan wakil rakyat juga telah tidak sanggup menunggu 17 dan mengisytiharkan menyokong Wan Azizah, menunjukkan bahawa kekeliruan di kalangan penyokong dan ahli itu begitu ketara sekali. Dan Tan Sri Khalid, sewaktu pertemuan dengan tuanku beberapa hari yang lalu, dan tuanku memperkenankan Tan Sri sebagai Menteri Besar, dari segi undang-undangnya adalah betul. Kerana pada masa itu, walaupun Pakatan Rakyat menyatakan bahawa Tan Sri tidak lagi mendapat sokongan majoriti, tetapi Pakatan Rakyat tidak menunjukkan bukti pada masa itu. Dan Tan Sri Khalid boleh memimpin pentadbiran dan pemerintahan negeri Selangor kerana perkenan Sultan tadi. Akan tetapi, selepas 2 ahli PAS menyokong Wan Azizah sebagai Menteri Besar, bermaksud 30 anggota Dewan Undangan Negeri telah menyokong Wan Azizah. Kalau kita rujuk kepada kes yang berlaku di negeri Perak, almarhum Sultan Azlan Shah telah memanggil anggota Dewan untuk melihat siapa yang mendapat sokongan majoriti. Berdasarkan kepada kes yang berlaku di Perak itu, jika kita bandingkan dengan negeri Selangor pada hari ini, tuanku mempunyai pilihan. Maksudnya, mempunyai pilihan untuk melantik Datuk Seri Wan Azizah sebagai Menteri Besar. Ini bermaksud kedudukan Tan Sri sekarang ini seolah-olah berpaut di dahan yang rapuh. Akan tetapi, suatu kerisauan khususnya kepada Pakatan Rakyat pada hari ini adalah kedudukan Tan Sri selaku Menteri Besar yang sah pada hari ini, beliau mungkin boleh melakukan kejutan dengan memohon perkenan kepada Sultan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri. Dan saya tidak fikir sidang Dewan Undangan Negeri yang jangka berlangsung pada bulan November, Tan Sri akan tunggu untuk anggota Dewan ini mengusulkan undi tidak percaya kepada dia. Saya jangka begitu. Dan saya lihat kemeluk politik di Selangor ini, walaupun PAS membuat keputusan semalam, tapi dia tidak mengubah keadaan. Kerana sekarang ni saya lihat titik peralihan kepada politik Selangor hari ini terletak kepada tuanku. Jadi sama-sama kita tunggu pada 27 hari bulan. Keputusan akan dilihat. Tapi dilihat pada keputusan yang telah pun dibuat oleh pihak PAS sendiri semalam, pastinya memberikan implikasi kepada PAS itu sendiri berbanding dengan PKR dan juga DAP kerana memperlihatkan PAS merupakan sebuah parti yang dilihat sebagai sebuah parti yang loyal. Tetapi hakikatnya perubahan yang dilakukan, keputusan yang agak mendadak dilakukan ketika ini, apa kesan yang bakal diterima oleh PAS itu sendiri? Sebenarnya walaupun dinafikan oleh kepimpinan PAS sebelumnya, tetapi saya melihat sekarang sudah jelas di dalam PAS sudah wujud 2 kelompok yang begitu ketara sekali. Yang pertama disebut sebagai golongan konservatif. Golongan konservatif ini terdiri pada ulama-ulama. Ada orang selalu tanya saya, apa yang dimaksud dengan ulama konservatif? Ulama konservatif ini adalah ulama yang berpegang kepada ijtihad yang dibuat oleh ulama-ulama ribuan tahun dahulu dan mereka tidak bersedia untuk mengubah. Maksudnya, elemen-elemen perubahan masyarakat yang berlaku pada hari ini harus disesuaikan dengan hukum-hukum yang normatif pada masa dulu. Tetapi di dalam PAS pada hari ini juga wujud satu gelombang, satu kelompok yang disebut sebagai ulama liberal dan juga golongan profesional yang mereka sebenarnya tidak berpegang kepada ijtihad yang lama. Mereka kembali kepada syariat, tetapi pada masa yang sama mereka cenderung untuk membuat ijtihad yang baru. Jadi saya lihat inilah yang berlaku di dalam PAS. Dan keputusan PAS akhirnya menerima penukaran Tan Sri Khalid ini sebenarnya sudah dijangka. Banyak pengalisi-pengalisi politik telah mengatakan, jangan bimbang, pada 17 hari bulan PAS akan
membuat keputusan yang berlawanan dengan keputusan syura. Jadi kumpulan konservatif ni dalam PAS ni, saya melihat begini. Mereka apabila bercakap dengan tentang isu Islam, masa depan Islam, isu orang Melayu, kumpulan ini merasa lebih selamat. Mereka berada dalam lingkungan kemelayuan, umpamanya kerjasama dengan UMNO. Tetapi mereka tidak yakin dengan Islam dan juga masa depan orang Melayu ini bersama-sama Pakatan Rakyat, kerana mereka melihat DAP dan PKR tidak konsisten untuk mempertahankan hak-hak yang diperjuangkan oleh orang Melayu. Baik, Dr. Mazlan, menyentuh berkenaan dengan apa yang telah dilakukan oleh PAS semalam, adakah jelas menguji PAS itu sendiri dan juga pemimpinnya yang dilihat sebagai tidak sehaluan? Komen doktor bagaimana? Saya melihat perpecahan di situ. Satu kelompok ulama-ulama progresif dan profesional ini, mereka hendak bersama Pakatan Rakyat. Dan jumlah mereka ini besar sebenarnya. Kerana era pemecatan Anwar Ibrahim pada tahun 99, dalam kajian yang saya lakukan di politik di Kuala Lumpur ini, selepas tahun 1999, PAS mendapat lonjakan yang besar di dalam arena politik, di mana keahlian PAS daripada 1,5 juta dalam beberapa tahun sahaja, keahlian PAS melonjak hampir 1 juta. Dan sekarang 1 juta lebih ahli PAS. Kebanyakan daripada ahli PAS pada hari ini adalah mereka yang terdiri daripada kumpulan partisipan. Partisipan ini bukan bermaksud mereka menyokong PAS semata mereka ingin sebuah negara Islam ataupun mereka inginkan hukum hudud. Tetapi mereka menyokong PAS pada masa ini kerana mereka merasakan bahawa isu-isu yang diperjuangkan oleh PAS itu adalah selari dengan politik baru dan juga politik abad yang ke-21. Jadi saya lihat di dalam PAS pada hari ini, saya jangkakan ada kemungkinan pada masa-masa yang akan datang akan berlaku pertembungan dan juga pertarungan di antara dua kumpulan ini untuk menguasai kepimpinan PAS pada masa yang akan datang. Sekiranya hala tuju mereka untuk mengukuhkan Pakatan Rakyat, saya jangkakan peranan yang dimainkan oleh kumpulan profesional dan ulama liberal ini akan lebih dominan, dan sekiranya mereka ingin bersama dalam isu-isu seperti isu mempertahankan hak Melayu, Islam dan sebagainya, kumpulan ini akan lebih seperti menjadi satu kumpulan yang semak dan imbang di dalam Pakatan Rakyat itu sendiri. Baik, bagi pandangan Dr. Ismail pula berkenaan dengan walaupun pemimpin PAS akur dengan keputusan yang telah pun dibuat oleh Majlis Tertinggi itu sendiri. Jadi bagi setengah ahli akademi, keputusan PAS ini didakwa terlalu lambat dan seolah-olah tidak ada kesetiaan pada PAS itu sendiri. Seolah macam terumbang-ambing keputusan yang diberikan. Bagi pandangan Dr. sendiri bagaimana? Sebenarnya keputusan telah buat sebelum itu, iaitu melalui Majlis Syura. Malangnya mereka tidak hormati Majlis Syura itu. Betul. Jadi itu yang nak katakan lambat. Kalau nak katakan dia lambat tu tak lambat juga. Sebab biasanya kalau Majlis Syura tu yang tertinggi dalam segala membuat keputusan, tak perlu yang lain pun tak apa. Tapi persoalan ni kenapa perlu nak ada buat pada semalam untuk menentukan sama ada setuju atau tidak. Jadi itu yang saya lihat bahawa PAS ni dia terpaksa bergantung kepada kedua daripada dia lain, iaitu PKR dan juga DAP untuk menentukan keputusan. End of the day, akhirnya memang itulah penjawapan dia. Jadi saya punya analisis mengatakan bahawa seolah macam PAS dia tidak boleh stand alone, dia tak boleh buat keputusan sendiri. Dia terpaksa kena akur dengan apa yang ditentukan oleh pemimpin dalam pakatan. Baik, Doktor. Itu perkataan akur itu tadi. Adakah ketika ini PAS berada dalam keadaan situasi terpaksa menerima dan seolah-olah makan hati dalam apa yang terjadi? Sebenarnya dalam politik kadang-kadang mereka sanggup mengetepikan soal prinsip, persoalan perjuangan, persoalan roh. Sebenarnya itu semua klise dalam perjuangan politik. Tapi demi dapatkan undi, mereka akan mengorbankan segala yang dikatakan. Waimah dalam mana terpahat di dalam pahat, di batu, di puku, di mana pun. Kalau kita lihat perjuangan PAS berubah dari dulu hingga sekarang. Dulu PAS dengan Islam, sekarang PAS for all. Now sekarang PAS for what? For pakatan. Dan dalam itu kita lihat, kita nampak seolah-olah macam dalam undian itu mereka lebih refer Anwar Ibrahim berbanding dengan Diawang. Dia refer atau mereka merujuk lebih kepada orang luar. Malah yang mungkin terperanjat apabila dibuat forum baru ini di sebuah satu majlis forum, seandainya Pakatan menang dan ketika itu PAS sendiri mencadangkan bukan dalam kalangan PAS, iaitu orang lain untuk menjadi Perdana Menteri. Nampak tak bagaimana kemelut ini berlaku dalaman, dan
mungkin adalah kata orang itibar apabila kes ini berlaku, kita nampak the real colour, warna sebenar tu mana-mana parti politik. Dan dalam keadaan yang sama juga, saya berbalik ke persoalan tadi langkah Kajang. Saya nak cakap beginilah. Kalau betul Tan Sri Khalid ketika itu tidak perform, kenapa dia tidak suruh letak jawatan di Pelabuhan Kelang bukan di Kajang? Ya. Betul. Betul tak? Betul. Sebab dia berada di DUN Pelabuhan Kelang. Kalau ketika itu dia nak tendang Datuk Tan Sri Khalid, awal-awal lagi dia patutnya letak di Kajang. Itu di Pelabuhan Kelang, bukan di Kajang. Tapi ini yang nampaknya mereka ni di end of the day, di saat akhir mereka akan mengikut satu kuasa iaitu penentu. Hingga terpaksa YB Cincin itu meletak jawatan di Kajang, maka berlaku namanya langkah Kajang. Tapi alasan dibuat langkah Kajang kerana akhirnya mengatakan kerana nak tukar Menteri Besar. Ya. Padahal langkah Kajang tu nak pergi ke Putrajaya. Betul. Jadi nampak tak dia punya percaturan dalam parti Pakatan ini, dia berubah begitu gini kan. Baik doktor. Dengan mudah. Dengan langkah Kajang itu, Kajang Move itu sendiri. Adakah ada yang penganalisis politik menyatakan bahawa ia merupakan satu strategi yang tidak menjadi dilakukan oleh pihak Pakatan itu sendiri? Komen doktor bagaimana? Memang betul langkah Kajang menjadi kejang. Ya. Dia dah kejang sekarang ni. Kan mungkin strategi yang dia buat tu tak menjadi because dengan beberapa hal yang tertentu akhirnya kita dapati bahawa apa yang dia hendak sebagai contoh secara jelasnya kami dalam Parlimen Politik mengatakan bahawa langkah Kajang tu adalah untuk meletakkan Datuk Seri Anwar sebagai Menteri Besar di Selangor, tetapi terkejang kerana ada kes dia, maka letak isi dia pun terkejang lagi. Akhirnya okeylah, tendang saja Tan Sri Khalid, mudah begitu saja. Jadi nampak tak orang yang besar payah yang begitu bersama-sama berjuang, apatah lagi Tan Sri Khalid ada bendahari satu ketika dulu dalam PKR yang juga pemikir dan sebagainya, tetapi oleh kerana ingin meletakkan seorang, dia sanggup mengorbankan perkara-perkara itu. Jadi saya fikir rakyat akan membuka mata menjadi juri yang paling kata orang adil untuk menentukan masa depan politik negara. Kalau begini cara dia dengan mudah saja begitu kan. Sebabnya langkah Kajang ini adalah langkah yang kedua bagi saya. Sebelum itu berlaku langkah pematang pauh. Di mana ketika itu Datuk Seri Dr. Azizah dah menjadi ahli parlimen. Tak lama kemudian tukar pilihan raya kecil semata-mata nak letakkan suami dia. Sekarang ni dah tukar balik. Jadi persoalan nepotisme, komunisme tu terlalu menebal dalam perkataan bagi saya. Kalau dia katakan dalam parti lain konon BN itu ini, tapi saya ingat 3 kali lebih menebal komunisme untuk dengan mudah nak letakkan isi sebagai Menteri Besar. Dan jadi saya dengar dalam banyak hal PAS contohnya terpaksa menangguh dan ada jawapan-jawapan yang lebih, di antaranya lah PAS selama ini memperjuangkan jangan wujud nepotisme. Malah satu ketika dulu Datuk Ni Aziz kerana menantu dia pun terpaksa dia letakkan jawatan kerana orang menuduh dia nepotisme. Itu sebabnya Ni Aziz dia cakap nak mempertahankan Tan Sri Khalid Ibrahim kerana tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau ini berlaku di mana dengan jelas wujud nepotisme yang paling jelas di dunia ini. Baik doktor, menyentuh berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh pihak Pakatan ketika ini di dalam partinya itu sendiri, adakah memberikan kesan ataupun mencalarkan imej parti itu sendiri, terutama sekali apabila ada pihak tertentu cuba untuk mendapatkan menteri besar untuk jawatan-jawatan tertentu dalam negara kita pastinya. Jadi apa komen doktor sendiri? Okey, saya nak cakap secara empirikal. Okay, kami juga dalam diam kita membuat sedikit pendidikan. Dalam dapatan asal kami menunjukkan bahawa rakyat dah mula bosan dengan kaedah dan cara berpolitik begini. Iaitu apabila dengan mudah nak letak siapa suami, isteri, anak, menantu segala sebagai barisan kepimpinan. Soalan macam dalam Selangor tidak ada orang yang layak ke? Satu. Yang kedua, dalam politik begini kita nampak tentang persoalan kuasa tau. Sejak daripada berlakunya pilihan raya pada yang lepas ni, dah setahun lebih ni, asyik bergelut pasal parti politik saja di Selangor ni nampaknya. Yang lain-lain macam tak ada bangunan ke? Persoalan sampah, persoalan macam-macam hal tidak nampak langsung dalam berlaku ni. Jadi kalau ini berlaku, kita ingin nyatakan bahawa sayanglah negeri Selangor ni negara yang maju, tetapi kalau dengan dek berpolitik begini, rakyat yang jadi mangsa, pembangunan tersekat di sana sini, terkejang di sana sini. Itu sebabnya apabila kita bercakap tentang perkara ini, kita sebenarnya sayangkan negeri Selangor untuk supaya biar ada satu kepimpinan. Tak kisahlah parti mana, now oleh kerana dah ada Pakatan Rakyat, tetapi biarlah Menteri Besar itu menjalankan tugas. Itu sebab saya rasa mungkin persoalan inilah yang menjadi
turning point ataupun persoalan utama yang mungkin dalam hati benak Duli Ahmad Sultan bahawa oleh kerana mungkin Tan Sri Khalid Ibrahim memang orang yang boleh meneruskan perjuangan menjadi pentadbir ni, maka walaupun dia bebas, dia tetap menjadi Menteri Besar. Tapi satu yang pelik dalam perkataan semalam ni, dia cakap nak menolak Tan Sri Khalid, tetapi dalam masa sama juga dia meletakkan expo PAS kat situ. Ya, baik. Jadi nampak tak dua entiti berbeza. Patutnya kalau you tolak ni, you tolak semua segala. Jangan letak exco sekali, baru betul. Tetapi kenapa pula exco untuk PAS you tekalkan? Konon-konon takut kalau orang lain ambil alih. Jadi perkara-perkara ini yang saya nampak, dia double standard tau dari segi membuat keputusan. Baik Dr. Ismail. Menyentuh pada Dr. Mazlan pula berkenaan dengan isu ini, melihatkan pelbagai percanggahan wujud daripada konflik yang berlaku di negeri Selangor ketika ini. Jadi ada yang menyokong Tan Sri Khalid, ada juga yang menyokong keputusan telah pun dibuat oleh PAS itu sendiri. Jadi wujudnya percanggahan. Jadi mengapa perkara ini berlaku di dalam PAS itu sendiri? Dalam penggal pertama pemerintahan Tan Sri Khalid di Selangor ini amat mengejutkan kerana Tan Sri Khalid dilihat seorang menteri besar yang sangat kompeten, dan perubahan yang dibawa oleh Tan Sri di negeri Selangor ini amat mengembirakan rakyat Selangor ini. Buktinya dalam pilihan raya yang ke-13, sokongan kepada Pakatan Rakyat itu meningkat, dan ada penalisis politik menyatakan salah satu daripada punca meningkatnya sokongan terhadap Pakatan Rakyat di negeri Selangor ini adalah kerana kecemerlangan Tan Sri Khalid itu sendiri sebagai menteri besar. Akan tetapi pada lewat suku terakhir pemerintahan penggal pertama Tan Sri Khalid mula wujud kritikan-kritikan terhadap kepimpinan Khalid, yang Tan Sri Khalid ini yang dikatakan membawa gaya kepimpinan korporat di dalam sebuah negeri, dan ada yang berpandangan bahawa untuk menjadi seorang menteri besar yang diterima oleh rakyat bukan sekadar mampu menguruskan pentadbiran, tetapi juga mempunyai kemahiran dari segi politik, kemahiran politik itu sendiri. Dan saya memetik daripada pemimpin-pemimpin PKR saya menyatakan bahawa antara yang banyak mengkritik kepimpinan Tan Sri ini adalah pada PAS sendiri. Dan hinggalah timbul kepada akhir tahun lepas dan juga akhir tahun ini tuduhan-tuduhan PKR bahawa Tan Sri ada isu integriti di situ. Dan yang membingungkan rakyat pada hari ini adalah rakyat tidak tahu apa masalah Tan Sri. Apakah masalah pentadbiran Tan Sri, rakyat tidak tahu. Dan apabila PKR memecat Tan Sri Khalid, menimbulkan kegusaran di kalangan rakyat sendiri. Dan saya yakin kalaulah pilihan raya diadakan dalam tempoh terdekat ini, Pakatan Rakyat menghadapi masalah. Kerana saya menjangkakan bahawa ramai daripada rakyat Selangor ini menyokong Tan Sri Khalid disebabkan track record yang begitu baik sekali. Dan di kalangan pendukung-pendukung PAS ini mengalami situasi yang juga membingungkan, kerana sebahagiannya mempertahankan Tan Sri Khalid, sebahagiannya menyokong tindakan PKR ke atas Tan Sri Khalid. Jadi kemeluk dan juga salah faham ini sebenarnya saya melihat memberi kesan yang buruk kepada masa depan politik Pakatan Rakyat di Selangor itu, khususnya PAS. Dan seharusnya PAS sebagai sebuah parti yang telah lama di medang di arena politik Malaysia ini, mereka seharusnya dapat menguruskan isu-isu yang seperti ini dengan sebaik mungkin. Kerana krisis politik yang berlaku di negeri Selangor ini sebenarnya pernah berlaku di Kelantan pada tahun 1977. Itulah ramai pada penganalisis dan juga pemerhati politik mempersoalkan. Di negeri Kelantan pada tahun 1997, bekas Menteri Besar Datuk Nasir pada masa itu PAS berada dalam Barisan Nasional telah dipecat oleh PAS bukan kerana disebabkan isu-isu integriti, tetapi kerana Menteri Besar Muhammad Nasir pro Barisan Nasional dan tidak akur kepada polisi PAS. Dan apabila PAS memecat Datuk Muhammad Nasir, UMNO menyokong Datuk Nasir pada masa itu. Dan pengajaran saya lihat di sini seperti berlaku isu yang double standard. Isu yang berlaku di Kelantan dan juga di Selangor. Baik Doktor, kita akan sambung perbincangan selepas ini bersama dengan Dr. Mazlan dan Dr. Ismail. Apapun kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.
26 Februari, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim tandatangani MOU penstrukturan semula industri Aryan tertangguh sejak 2008. 26 Jun, Tan Sri Abdul Khalid gagal pertahankan jawatan Ketua Cabang PKR Itu Selangor. 21 Julai, PKR namakan Dr. Wan Azizah sebagai calon Menteri Besar Selangor. 25 Julai, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Khalid Hadi Awang bertahan Tan Sri Abdul Khalid kekal sebagai MD. Lembaga Disiplin PKR hantar surat tunjuk sebab kepada Tan Sri Abdul Khalid. Tan Sri Abdul Khalid balas surat tunjuk sebab PKR pecat Tan Sri Abdul Khalid daripada parti. Tan Sri Abdul Khalid menghadap Sultan Selangor. Tan Sri Abdul Khalid umum dapat perkenan Sultan Selangor terus pegang jawatan MD Selangor. 6 anggota DAP dan PKR dipecat dan ke-6 Esko diberi tempoh keluar dari pejabat masing-masing. Baik, masih lagi bersiaran dalam platform pada hari ini bagi membincangkan konflik di negeri Selangor dari segi politiknya dan bersama dengan penganalisis politik iaitu Dr. Mazlan Ali dan juga Dr. Ismail pada hari ini. Baik, Dr. Ismail menyentuh berkenaan dengan apa yang terjadi ketika ini di mana Sultan Selangor juga telah mengarahkan bahawa jangan umum sebarang tindakan sehingga baginda pulang. Dan Tan Sri Khalid Ibrahim telah mendapat perkenan Sultan Selangor untuk terus memegang jawatan sebagai Menteri Besar itu sendiri. Namun ketika beliau berseorangan ketika ini, apa yang boleh dilakukan oleh beliau ketika ini dan apa jangkaan doktor sendiri, senario politik selepas ini di negeri Selangor itu sendiri? Okey, saya nampak Tan Sri Khalid masih lagi akur kepada ketentuan dan juga perkenan Sultan, ya. Sementara beliau telah pun diperkenankan untuk meneruskan menjadi Menteri Besar, maka beliau meneruskan pentadbiran seperti biasa. Ya, sebab kita tidak ada dewan lagi hingga nak menunggu dewan. Jadi sementara itu hal-hal berkaitan dengan pentadbiran, soal tanah, soal kewangan dan sebagainya, mungkin kalau benda yang dia boleh layak dia buat, diteruskan sebagai seorang pentadbir. Dan walaupun mungkin ada beberapa isu yang akan timbul dan terus timbul beberapa hari hingga menjelang 27 bulan ni, beliau sepatutnya akur dan terpaksa zip mulut lah. Kerana tidak boleh berikan sebarang press statement kepada media dan sebagainya, kerana itu mungkin akan mengganggu dari segi beberapa urusan pentadbiran istana, ya. Tetapi saya percaya bahawa kemulut ini akan berakhir dengan dua perkara. Pertama, Sultan akan mengambil alih secara jelas, iaitu menentukan siapa yang akan menjadi Menteri Besar. Okey, yang kedua, sama ada dia boleh melakukan dengan membubarkan Dewan Undangan Negeri sebelum November itu lagi. Saya setuju dengan pendapat yang kedua itu, iaitu mungkin sebelum November, mungkin Tan Sri Khalid akan declare, okey, kemulut ini berlaku, maka eloklah kita buat pilihan raya negeri yang baru. Tetapi itulah yang tidak diingini dan ditakuti oleh pakatan. Kerana mungkin dengan kes-kes seperti ini, reputasi dan juga tercalanya beberapa kes terpaksa menelanjangkan beberapa isu yang tidak selama ini boleh dengar, kita dapat dalam sosial media, dalam media, dalam macam-macam tuduhan yang tertentu yang selama ini dipendam. Tetapi akhirnya kita dapat politik macam itulah, kan. Parti tetap politik apapun nama partinya. Tetapi itulah cuba yang dielakkan oleh Pakatan Rakyat supaya jangan ada buat pilihan raya negeri. Okey, tetapi dalam masa yang sama, saya rasa senario parti politik di Selangor akan banyak berubah. Ya, dengan kemulut yang sebegini, mungkin rakyat akan fikir dua kali lah untuk menentukan siapa yang akan menerojui negeri pada masa akan datang. Ya, sama ada BN ataupun pakatan dan sebagainya. Tetapi satu juga yang kita kena ingat, walaupun kita sebut pakatan, tetapi mereka tu tidak daftar pun dalam ROS, dalam Pejabat Dataran. Maknanya pakatan mereka setakat di bibir saja. Dia tidak mendaftar sebagai undang-undang. Itu sebabnya kalau dari segi jumlah kerusi yang didapati, 12 BN, katakan 13 PAS, 13 dan sebagainya, dan 14. Jadi bukan sama je, tak banyak beza 1-2 je. Jadi sama rata begitu, ya. Tetapi jangan heran, pernah berlaku banyak dalam sejarah negara di luar bahawa pernah yang memerintah adalah parti minoriti tau. Iaitu parti minoriti ni dia boleh ditentukan asal dapat perkenan daripada Sultan. Jadi itu boleh berlaku. Baik, itu pandangan Dr. Ismail sendiri. Bagi pandangan Dr. Mazlan sendiri, jika mengikut undang-undang, bolehkah Tan Sri Khalid Ibrahim sendiri terus menjalankan tugas sebagai Menteri Besar walaupun kesemua eskonya sudah sepakat untuk mengundi beliau keluar? Ya, sekiranya kita lihat pada masa sekarang, Tan Sri jelas adalah Menteri Besar yang sah. Kerana Tan Sri masih boleh beroperasi
sebagai sebuah kerajaan kerana dalam perlembagaan Undang-Undang Tubuh Negeri menetapkan sekurang-kurangnya ada 4 esko yang membolehkan kerajaan itu beroperasi. Akan tetapi sekiranya 4 esko PAS ini meletakkan jawatan, sudah tentu Tan Sri tidak dapat mengoperasikan pentadbirannya kerana tidak ada esko yang akan membantu beliau dalam pentadbiran tersebut. Dan ada kemungkinan sekiranya adun PAS ini meletak esko PAS ini meletak jawatan, ada kemungkinan Tan Sri boleh menjemput adun daripada UMNO untuk menduduki kerusi Majlis Mesyuarat sehingga bulan November tahun ini, selagi tidak ada usul undi tidak percaya dibawa kepada Tan Sri. Dan cuma dalam senario ni saya melihat cabaran kepada Pakatan Rakyat pada hari ini adalah walaupun mereka mendapat 30 kursi sokongan yang jelas pada mereka, dan oleh kerana semalam PAS membuat keputusan menyokong, bermaksud majoriti yang lebih besar. Akan tetapi sekiranya kita merujuk kepada kes yang berlaku di Terengganu pada tahun selepas pilihan raya 2008, sebenarnya di dalam soal pelantikan seorang menteri besar ini juga convention perlu diambil kira. Saya memberi contoh. Datuk Idris Yusof adalah adun yang mendapat suara majoriti di Dewan Undangan Negeri Terengganu pada masa itu. Tetapi Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu tidak memperkenankan Yang Berhormat Idris Yusof pada masa itu. Sebaliknya ingin melantik Datuk Muhammad Said yang sebenarnya pada masa itu diberi amaran oleh pucuk pimpinan UMNO akan memecat beliau sekiranya beliau menerima jawatan menteri besar. Akan tetapi akhirnya UMNO terpaksa akur juga di atas permintaan Sultan untuk melantik Datuk Muhammad Said, menunjukkan di situ bahawa konvensyen telah digunakan oleh pucuk kepimpinan UMNO. Saya memberi kredit kepada UMNO di Terengganu pada masa itu kerana UMNO melihat taat setia kepada Sultan itu melebihi segala-galanya daripada kepentingan politik. Walaupun ada ribut kecil di Terengganu pada masa itu, akhirnya politik Terengganu dapat diselesaikan dengan Datuk Muhammad Said menjadi menteri besar. Jadi dalam isu Selangor pada hari ini, walaupun Pakatan Rakyat sudah mendapat sokongan majoriti, mereka sebenarnya masih belum selesa. Sebab itu saya katakan tadi, asas kepada penyelesaian politik Selangor pada hari ini terletak di tangan Sultan. Dan menunggu Sultan kembali ke negeri pada 27 hari bulan untuk melihat perkembangan yang seterusnya. Dan sehingga tuanku balik pada 27 hari bulan ini, Tan Sri kekal boleh memerintah negeri Selangor seperti yang diperuntukkan dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor. Baik, Dr. Mazlan. Menyentuh berkaitan dengan kenyataan yang dinyatakan sebelum ini, walaupun Sultan Selangor sebagai ketua negeri tidak ada, namun undi tidak percaya dikatakan boleh dibuat kepada Tan Sri Khalid sendiri tanpa perlu bersidang DUN itu sendiri. Jika itu berlaku dalam waktu terdekat ini, adakah sah ataupun tidak? Dia sebenarnya mustahil. Kerana apa? Kerana mengikut jadual, sidang DUN yang terdekat adalah bulan November. Sekiranya hendak mengadakan unsur tidak percaya, mestilah dipanggil sidang tergempar. Dan kuasa yang boleh memanggil sidang tergempar ini hanyalah Menteri Besar. Dan mustahil Tan Sri Khalid akan memanggil satu sidang yang akan menurunkan dia sendiri sebagai Menteri Besar. Jadi saya lihat, dan kecuali dilakukan pada bulan November, dan saya jangkakan sekiranya tidak Tan Sri Khalid tetap konsisten, tidak ingin letak jawatan. Orang tanya, ada orang mempertikaikan kenapa Tan Sri Khalid ini tidak hendak meletak jawatan. Pada tanggapan saya, Tan Sri mungkin tidak akan meletakkan jawatan kerana sekiranya dia meletakkan jawatan, itu bermaksud Tan Sri akur terhadap tuduhan yang telah dibuat oleh pucuk pimpinan PKR dalam isu integriti. Ibarat pepatah Melayu kata, alang-alang celup pekasan biarlah sampai ke pangkal lengan. Maksudnya Tan Sri mungkin berfikir aku telah disakiti dan apa salahnya aku pula akan menyakiti pakatan yang telah memecat aku. Dan dari sisi Tan Sri Khalid pada hari ini mempunyai suatu kuasa yang membolehkan Tan Sri membubarkan Dewan Undangan Negeri. Baik Doktor, jika diimbas kembali, Tan Sri Khalid Ibrahim mungkin tidak menjangkakan pusingan U yang telah pun dibuat oleh PAS malam. Jadi adakah tindakan Tan Sri Khalid telah memecat 6 exco-nya itu adalah satu tindakan yang tepat ataupun memberikan kesan kepada beliau sendiri? Dia dari segi konvensyen politik dan juga tanggungjawab seorang wakil rakyat, seorang exco yang tidak bersetuju dengan Menteri Besar, dia mesti meletakkan jawatan atau dia dipecat. Itu konvensyen, itu jelas. Umpama di kabinet.
Zaman Dr. Mahathir dahulu, perpecahan UMNO pada tahun 87 dahulu, Dr. Mahathir memecat 4 menteri penuh dan 6 timbalan menteri. Orang mempertikaikan kenapa Dr. Mahathir memecat. Itu hak Perdana Menteri untuk memecat orang yang tidak sealiran dengan dasar-dasar yang ditetapkan dalam kabinet dia. Jadi dalam isu pemecatan 6 esko PKR dan DAP itu tidak seharusnya dipersoalkan kerana itu adalah hak mutlak seorang menteri besar. Dan tambahan pula, pemecatan itu diperkenankan oleh Sultan dan itu sah dari segi undang-undang. Baik, Doktor. Menyentuh berkaitan dengan 4 esko PAS yang ada dalam Kerajaan Negeri Selangor ketika ini, adakah perlu untuk meletak jawatan kerana sudah tidak lagi menyokong beliau? Saya melihat dalam isu ini, kredit juga saya memberikan kepada PAS kerana walaupun mesyuarat semalam menetapkan PAS menyokong, menukarkan Menteri Besar, akan tetapi PAS mengarahkan 4 eskonya supaya kekal di dalam kabinet ini, di dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan ini tidak lain tidak bukan adalah kemungkinan kerana masalah yang berlaku di Selangor, kemeluk yang berlaku di Selangor ini boleh merencatkan pentadbiran Tan Sri Khalid. Barangkali dengan adanya 4 esko ini, sekurang-kurangnya sehingga menunggu Duli Yang Maha Mulia pulang ke tanah air, urusan pentadbiran itu dapat dijalankan dengan lancar dengan adanya 4 esko yang memberikan kerjasama kepada Tan Sri Khalid. Baik, dari segi implikasi dari segi undang-undang itu sendiri dan mengikut undang-undang tubuh kerajaan negeri. Jadi boleh Doktor perincikan kedudukan Tan Sri Khalid sehingga kini, dan jika DUN dibubarkan dan berlaku pilihan raya, apa kesannya pada Pakatan Rakyat sendiri? Ya, saya telah membuat analisis senario sekiranya diadakan pilihan raya dalam jangka masa yang terdekat ini. Saya melihat saya tidak nampak trend pengundian 2013 itu akan berubah. Kerana saya merasakan bahawa pengundi-pengundi Cina khususnya tidak ada alasan untuk mereka menukar sokongan mereka daripada Pakatan Rakyat kepada BM buat masa ini. Saya merasakan begitu. Jadi DAP dan PKR dalam situasi yang agak selamat. DAP saya menganggarkan mereka ada masalah dalam 3 kerusi. Lain-lain kerusi DAP menang selesa. Dan dengan mengandaikan sokongan, trend sokongan, pola pengundian 2013, pengundi bukan Melayu menyokong Pakatan Rakyat, saya menjangkakan DAP dengan PKR sekurang-kurangnya dapat mengekalkan kerusi. PKR ada masalah dalam sekurang-kurangnya 4 atau 5 kerusi, tetapi yang paling masalah adalah PAS. Daripada 20 kerusi yang PAS bertanding dalam pilihan raya 2013, PAS menang 15 kerusi. 6 kerusi daripada PAS bertanding di kawasan majoriti Melayu luar bandar melebihi 80%, PAS kalah kepada UMNO. Ini bermaksud PAS bukan saingan UMNO di kalangan pengundi-pengundi Melayu khususnya luar bandar. Dan ada 6 kerusi lagi yang PAS menang selesa dalam pilihan raya 2013 di mana pengundi Cina melebihi 30%. Dan beberapa kerusi yang lain kuasa pengundi Cina itu menjadi penentu. Jadi sekiranya, saya anggarkan, sekiranya dalam 30% berlaku swing, pengundi Cina tidak lagi menyokong PAS dan sekurang-kurangnya 5% pengundi Melayu beralih kepada UMNO, PAS akan menghadapi masalah. Hanya 1 kursi saja yang dijangka selamat, iaitulah kursi Dewan Undangan Negeri Bangi. Baik, bagi pandangan Dr. Mazlan sendiri, adakah kerana isu MB yang berlaku ketika ini semata-mata menyebabkan adanya ahli PAS tidak menyokong dan sebagainya? Bagi pandangan doktor sendiri. Saya melihat begini, kepimpinan PAS harus faham bahawa selepas era pemecatan, era reformasi, kebanyakan daripada penyokong-penyokong PAS, terutama generasi muda ini, mereka adalah pengundi partisipan. Pengundi partisipan ini maksudnya pengundi yang berpendidikan, pengundi yang terdiri pada golongan profesional, dan mereka ini terdedah dengan akses maklumat. Dan mereka ini adalah generasi yang boleh mengalih sokongan mereka pada bila-bila masa. Mereka tidak begitu setia kepada parti, tetapi mereka setia, sokongan mereka ini ada berdasarkan pada isu-isu pada masa itu. Jadi dalam hal ini saya melihat PAS hanya boleh survive dalam politik Malaysia ini sekiranya mereka bergabung di dalam suatu pakatan yang wujud seperti Pakatan Rakyat pada hari ini. Sekiranya PAS berjuang berseorangan, ada kemungkinan PAS hanya akan bergantung kepada pengundi tradisional saja. Jadi kalau kita lihat trend pengundian pada tahun 80-an, awal 90-an, kemungkinan prestasi PAS sekiranya
berjuang bersendirian dalam politik Malaysia ini menjadi seperti tahun-tahun yang saya sebutkan. Dr. Mazlan, dari segi di negeri Selangor itu sendiri, adakah dalam situasi ini kerajaan campuran itu perlu terjadi di negeri Selangor? Adakah mungkin bakal terjadi di Selangor? Maksudnya kerajaan campuran antara Barisan Nasional dengan pembangkang itu sendiri. Ya, saya melihat dari sudut positif. Sekiranya ada penggemblengan di antara parti PAS umpamanya dengan maksud saya pembangkang dengan kerajaan, sekiranya kita melihat kepentingan rakyat itu menjadi keutamaan, sudah tentulah gabungan politik itu sebenarnya suatu formula yang terbaik. Akan tetapi sebagaimana yang kita maklum bahawa parti politik ini mereka bersaing antara satu sama lain, dan kadang-kadang dalam persaingan politik ini kadang-kadang kepentingan rakyat itu menjadi soal kedua. Ya. Begitu. Baik, berbalik pada Dr. Ismail Kemula. Apa yang terjadi di negeri Selangor ketika ini? Jadi mungkin apa reaksi-reaksi pengundi setelah kita melihat analisis apa yang dilakukan selepas ini? Okey, sekarang pengundi memang lihat dan kaji tentang perkembangan semasa melalui media sosial, media perdana dan sebagainya. Tetapi apa yang saya tengah lakukan dalam kajian yang saya lakukan sekarang ni nampakkan bahawa seolah mereka ada satu pandangan baru sebab isunya baru. Tadi doktor bercakap tentang pengundi partisipan iaitu di mana mereka akan tengok apa isu yang berlaku. Isu yang ini tidak berlaku pada PRD 13. Ini isu yang baru. Maka mereka akan ada satu lebaran baru untuk berfikir sama ada nak menentukan mana pemimpin dan sebagainya. Tapi saya nampak sekurang-kurangnya dia akan memberikan impak atau memberikan kesan negatif kepada pembangkang. Di mana mereka dah ada satu pandangan seolah-olah macam Pakatan Rakyat di Selangor ni seolah macam hanya berpolitik, tidak menyatakan tentang persoalan pembangunan dan sebagainya kan. Dan apa yang berlaku di Selangor ni bukan saja berlaku di Selangor, dia akan memberikan kesan kepada keseluruhan dalam negara ini sebab pemimpin-pemimpin yang buat keputusan tu bukan nak di Selangor semua pun, daripada mana-mana dalam pusat pun melibatkan persoalan membuat keputusan. Jadi saya fikir bahawa pengundi perlu bijak untuk memilih. Pengundi perlu waras dan matang untuk berfikir menentukan parti politik yang macam mana mereka nak pilih pada masa akan datang. Dan satu peluang ini mungkin dikatakan bahawa akan membuka ruang kepada Barisan Nasional untuk sekurang-kurangnya melihat bahawa perkembangan ini memungkinkan ada orang yang akan berpindah kepada BN. Tapi cuma harapan kita ialah BN kena buat something lah, kena buat sesuatu. Kerana produk-produk yang dikeluarkan oleh BN masih lagi macam suam-suam kuku, tidak ada yang boleh dinyatakan dengan bagus, menyebabkan kita rasa bahawa BN kalau pandai mengambil opportunity atau peluang ini, mereka juga akan mendapat tempat. Mungkin dapat meningkatkan jumlah kerusi daripada 12 mungkin sampai kepada yang lebih tinggi. Itu yang maksudnya. Yang jelas ketika ini Barisan Nasional perlu mengambil peluang sebaik mungkin di negeri Selangor, dan apapun kalau kita lihat di negeri Selangor adanya pengundi atas pagar itu sendiri yang tidak harus kita lupakan. Jadi mungkin apa yang terjadi di negeri Selangor ketika ini akan memberi kesan kepada pengundi atas pagar itu sendiri terhadap sokongan kepada pihak pakatan itu sendiri. Betul, sebab kadang-kadang ada setengah-setengah daripada pengundi ini dia tidak menjadi ahli parti mana-mana. Mereka ni dia akan lihat mana dia rasa sesuai, dia akan pergi sokong kat situ. Sebab kalau ikut dari segi jumlah siapa yang menjadi mendaftar parti politik dengan orang yang tidak mendaftar politik, jumlah mereka yang tidak mendaftar tu lebih ramai pun daripada jumlah orang yang terlibat secara langsung. Maka kita bercakap secara lebih luas itu tentang pengundi termasuklah pengundi-pengundi baru ni. Jadi itu sebabnya kalau isu-isu seperti begini masih berterusan, saya melihat bahawa dia akan memberikan kesan negatif kepada parti Pakatan Rakyat, iaitu sama ada PAS, PKR ataupun DAP di Selangor tu. Kita sebagai pemerhati pun sememangnya sendiri terasa muak dengan apa yang terjadi ketika ini, dan sesuatu yang kita boleh katakan sesuatu yang tidak pernah berlaku dalam sejarah politik negara, boleh kita katakan. Dan jadi sejauh mana kebenaran kenyataan berkenaan dan juga apa mungkin iktibar yang boleh diambil terhadap apa yang berlaku di negeri Selangor ketika ini, Doktor? Okey, baiklah. Kita nyatakan persoalan begini, ini persoalan merebut kuasa ataupun nak memenuhi kuasa seseorang. Dia mengenepikan soal itulah, soal ini, tapi persoalan ialah dia hendak juga kuasa itu. Saya lebih suka melihat tentang pandangan Tun Mahathir baru-baru ini dalam media bercakap bahawa sebenarnya apa yang berlaku ini adalah kerana untuk menentukan persoalan kuasa oleh pemimpin parti pembangkang itu sendiri.
Jadi jelas di sini menunjukkan bahawa mereka akan buat apa saja. Wahimah kalau katakan dilakukan pilihan raya negeri pun masih lagi tak dapat memenuhi nafsu kuasa itu, mungkin individu berkenaan dia tidak akan rasa puas tau. Itu sebabnya kadang-kadang kita berfikir bahawa persoalan dalam berpolitik begini, kita tidak memisahkan di antara zaman berkempen, berparti dengan zaman memberikan jasa ataupun berjasa, berkhidmat. Kadang-kadang kita ada 5 tahun, sekarang dah masuk 2 tahun, asyik berpolitik, masih bila nak buat perkhidmatan? Jadi itu yang kita tak mahu keadaan ini boleh berlaku berterusan. Ya? Doktor, memihak kepada pergolakan politik, apa yang terjadi di negeri Selangor ketika ini, boleh atau tidak kita nyatakan ia bukannya sebagai perjuangan untuk rakyat, tetapi hanya untuk kepentingan atau misi peribadi semata-mata. Benar atau tidak? Yalah, betul. Saya dah nyatakan tadi bahawa kadang-kadang mission dia termudah untuk memenuhi kehendak kuasa seseorang yang menjadi korban rakyat Selangor. Yang kena saya nak beritahu pada yang lain-lain ni bahawa akhirnya yang menjadi mangsa adalah rakyat Selangor. Jangan jadikan makmal di negeri Selangor untuk berpolitik. Ya, mereka ni mungkin bukan daripada anak Selangor tau. Tengok IC kita tahulah. Tetapi kenapa bila persoalan Selangor mereka all out nak gunakan kesempatan. Yang akhirnya anak Selangor ni macam tidak ada jati diri. Itu sebabnya saya fikir bahawa walau apa pun, sekurang-kurangnya Tan Sri Khalid Ibrahim adalah anak jati Kuala Selangor yang dipertahankan. Itu saya fikir itulah menyebabkan mungkin perkenan sultan untuk menentukan okeylah anak Selangor akan berada Selangor. Saya punya substance begitu. Sebab pertama sekali negeri Selangor sejak dulu kita tak mahu ada orang luar masuk. Tapi kalau bercara berpolitik begini, tolak kita nak jadikan Selangor ni macam pusat tu. Jadi kalau itu berlaku, maka rasa kesal lah terhadap apa yang berlaku. Dan sekarang ni di Selangor dia pun macam isu beberapa perkara, macam isu langat akan terbantut. And then isu yang lain tentang soal sampah. Banyak lagi yang menjadi kata orang janji-janji masa pilihan raya lepas tu langsung tak ada buat apa pun sampai sekarang ni. Ya, saya ingat lagi dalam pentas ini di RTM ni saya banyak kali bercakap tentang janji-janji yang cuba dinyatakan oleh pihak pembangkang masih lagi tidak berjalan dan akhirnya mereka asyik berpolitik. Dan inilah saya fikir mengharap kepada para pengundi untuk berfikir secara matang untuk menilai pada masa akan datang. Jika diadakan pilihan raya akan datang, pilih yang terbaik yang rasanya boleh memberikan perkhidmatan, bukan hanya boleh mengemukakan janji-janji palsu dalam pilihan raya. Baik Doktor, berbaki kurang 2 minit saja lagi. Mungkin Dr. Ismail dapat nyatakan kesimpulan dan juga pengajaran yang boleh diambil aktifan menerusi kemelut politik di negeri Selangor ini kepada rakyat-rakyat itu sendiri. Bagaimana Doktor? Saya fikir bahawa isu ini perlu dibereskan segera. Whatever apa pun caranya, tetapi kalau sampai satu tahap mengadakan pilihan raya negeri, perlu buatlah. Maka lepas itu buat lebaran baru, rakyat akan menentukan siapa yang sepatutnya memerintah di negeri Selangor. Dan apa pun perbincangan dalam parti politik yang paling penting mesti mendapat perkenan duli yang Maha Mulia Sultan Selangor. Itu yang paling penting. Disparity kepada negeri Selangor. Baik, terima kasih Doktor. Baik, terima kasih kepada Dr. Mazlan dan juga Dr. Ismail kerana sudi berkongsi lebih kurang sejam bersama dengan kami pada hari ini dalam platform. Baik saudara, itu dia penjelasan yang telah pun diberikan oleh Profesor Madya Dr. Ismail Sulaiman selaku penganalisis politik dan juga pensyarah di Universiti Teknologi Mahara Shah Alam, dan juga Dr. Mazlan Ali selaku penganalisis politik dan juga pensyarah kanan di Sekolah Perdana UiTM. Dan untuk itu saya Siti Ibn Abdul Aziz. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.